Tajuk berita utama malam ini, angka kematian nahas udara di Medan meningkat kepada 150 orang. Indonesia, Malaysia dan Singapura bersetuju untuk meningkatkan lagi penggunaan teknologi terkini dalam usaha membentras masalah jerebu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, berikut antara paparan yang akan menyusul. 5 kereta musnah dilontar bom buatan sendiri. Polis tidak menolak ia angkara khianat. Dan penganggur ini dipenjara 5 bulan gara-gara mencuri wang RM1. Tengoklah depan. Kau nak tutup-tutup apa? Susulan nahas pesawat 737-200 Mandala Airlines di Medan semalam. Kotak hitam pesawat malang itu termasuk rakaman penerbangan dan perakam suara kokpit yang mengandungi perbualan terakhir antara juruterbang dan menara kawalan berjaya ditemui. Pasukan penyiasat kini mempersoalkan standard keselamatan pesawat kos rendah ketika angka korban dilaporkan meningkat kepada 150 orang termasuk 103 penumpang dan 47 orang awam di darat. 14 daripada penumpang pesawat bagaimanapun dilaporkan terselamat dalam nahas. Kebanyakan mereka yang terselamat itu dikatakan duduk di bahagian ekor pesawat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluangkan masa selama 15 minit melawat kawasan nahas. Beliau juga menghadiri majlis pengkebumian Gubernur Wilayah Sumatera Utara Rizal Nurdin yang turut terkorban dalam nahas ini. Pasukan penyiasat yang terdiri daripada 8 anggota diketuai Setio Raharjo berkata enjin pesawat akan dibawa ke Jakarta bagi mengenal pasti sama ada nahas berpunca akibat kegagalan enjin. Pita rakaman pesawat akan dihantar ke Amerika Syarikat, Taiwan atau Australia untuk dianalisis. Menurut Raharjo lagi, siasatan bagi mengenal pasti punca nahas akan memakan masa antara 7 hingga 10 hari. Pesawat malang itu terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Polonia, merempuh sebuah kedai runcit dan melanggar sebuah kedai 2 tingkat. Rempuhan itu mengakibatkan 30 kediaman dan 5 kenderaan lain turut musnah dalam kebakaran. Dan berikut detik cemas pesawat malang itu yang diceritakan oleh salah seorang mangsa yang terselamat. Agak berat, bergetar itu pesawat, koloras, doru mesin pun keras kan, oleng lah pesawat, terus jatuh semburan api. Karena kalau kami nggak sadar atau pingsan, tentu kami nggak bisa sampai rumah sakit ini. Jadi yang membuat kami semangat hidup karena istri kami, Helda Suryani itu sudah keluar lebih dulu dari pesawat, dari lambung sebelah kiri. Tapi tubuhnya banyak api. Kami golekkanlah dengan tidak sengaja, entah dapat ilmu dari mana lah, pokoknya pas pula rumput-rumput. Dalam pada itu, keluarga rakyat Malaysia T. Teo Chuan yang dilaporkan terbunuh dalam nahas pesawat Mandala Airlines telah berlepas ke Republik itu petang semalam untuk menguruskan jenazah termasuk mengenal pasti identiti mangsa. T dilaporkan satu-satunya penumpang rakyat Malaysia yang menaiki pesawat malang itu. T 64 tahun dipercayai berada di Indonesia atas urusan perniagaan. Hasil perkahwinannya dengan seorang wanita tempatan dikenali Molly, pasangan itu dikurniakan 4 anak, 3 daripadanya perempuan. Indonesia, Malaysia dan Singapura bersetuju untuk meningkatkan lagi penggunaan teknologi terkini dalam usaha membantras masalah jerebu. Matlamatnya menghapuskan masalah jerebu daripada berulang. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono turut mengarahkan jabatan di negaranya segera membeli pesawat khusus untuk pembenihan awan. Pemerintah Indonesia oleh Presiden meminta kepada kami bidang kehutanan untuk lebih bersifat antisipasi. Nah, oleh karena itu perlu penyiapan peralatan-peralatan yang lebih lengkap lagi. Jadi untuk mengatasi kebakaran, baik di lahan-lahan perkebunan maupun di kawasan-kawasan perladangan masyarakat ataupun di hutan, diselesaikan
tim anti kebakaran yang dari bawah, yang artinya tim di lapangan. Kemudian ada juga tim yang dipersiapkan dari udara. Nah, di udara ini memerlukan pesawat-pesawat khusus. Nah, inilah yang akan dipersiapkan untuk tahun 2006 sampai 2007 akan datang. Menurutnya, Indonesia juga akan meminta kepakaran Malaysia dalam soal pembersihan ladang tanpa proses pembakaran. Beberapa tindakan proaktif lain juga akan diambil. Malaysia mengalami masalah jerebu bulan lalu akibat pembakaran terbuka di Riau dan Kalimantan. Negara-negara membangun seperti Malaysia perlu mempunyai 3 ciri utama untuk menghadapi cabaran persaingan dunia. Ia merangkumi inovasi, penjenamaan dan kepimpinan. Gagasan ini yang disifatkan sebagai lambang kejayaan dilontarkan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada Forum Kepimpinan Dunia di Ibu Negara siang tadi. For me, 3 themes of innovation, branding and leadership encapsulate the demands on Malaysia and every developing country that aspires to be successful in these challenging times. The 3 concepts touch upon the fundamental questions of national advantage, namely what we do, how we are perceived, and how inconsistent we are in reaching our goals. Menurut beliau, kepentingan inovasi seringkali diberikan tumpuan terhadap negara yang beralih daripada aktiviti berasaskan tenaga buruh kepada yang berasaskan teknologi. Bagaimanapun, tegas beliau, permintaan terhadap sebarang produk inovasi akan menjadi terhad jika ianya tanpa pengiktirafan dan keyakinan antarabangsa. Leadership puts a sense of mission behind innovation and sustains the integrity of any brand. This is true for any company, and for that matter, any country. Selain itu, inovasi atau penjenamaan juga tidak akan berjaya tanpa kepimpinan berwawasan. Forum ini dianjurkan Foundation for the Future, sebuah badan pemikir antarabangsa dan Yayasan Kepimpinan Perdana. Susulan laporan buletin utama semalam, polis memulakan siasatan kejadian pelajar mendakwa di Belasah termasuk oleh anggota polis di Bentong. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Fauzi Saari ketika dihubungi petang tadi. Katanya anggota polis terbabit turut tidak terlepas daripada siasatan tata tertib kerana didakwa memujuk mangsa menarik balik laporan polis yang dibuat. Menurut Datuk Fauzi, anggota polis berkenaan telah dikenal pasti dan bertugas di cawangan cegah jenayah. Anggota polis itu dikatakan tidak bertugas pada hari kejadian. Dia bagaimanapun pergi ke tempat kejadian untuk membantu siasatan selepas menerima aduan. Datuk Fauzi juga mengesahkan mangsa ada datang kepada polis Bentong pada malam 1 September lalu untuk menarik balik laporan polisnya. Namun siasatan lanjut dijalankan untuk memastikan sama ada mangsa menokok tambah cerita kerana terdapat percanggahan laporan diterima. Laporan awal polis menyatakan mangsa dan rakan di Belasah kerana menceroboh kebun getah. Beberapa lelaki yang terserempak dengan mangsa menyangka mereka ingin mencuri getah skrap memandangkan terdapat beberapa kes kecurian sebelum itu. Dan ini amaran Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri kepada anggota polis yang terbabit. Siapa pun tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Kalau tidak mengikut undang peraturan, maka dia boleh dianggap sebagai menyalahgunakan kuasa yang ada pada dia. Dan kalau tindakannya itu boleh pula menyalahi undang-undang yang sedia ada, maka dia boleh didakwa di bawah undang-undang yang sedia ada. Dan saya percaya pihak polis Bukit Aman terutamanya pasti akan mengambil tindakan. Polis memanggil 7 pemimpin PAS termasuk Presidennya memberi keterangan berhubung ceramah tanpa permit 26 Ogos lalu. Kecuali Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan anggota Dewan Undangan Negeri Batu Buruk Datuk Wan Abdul Muttalib Embong. 5 yang lain hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Ayub Abdul Kadir berkata mereka memberi keterangan berhubung ceramah tanpa permit di Kampung Batu 6 Manir, Kuala Terengganu pada malam 26 Ogos lalu. Katanya Presiden PAS dan Datuk Wan Abdul Muttalib akan hadir esok untuk memberi keterangan. Harakat Delhi sebelum ini melaporkan semua yang dipanggil bersetuju untuk hadir hari ini. 26 Ogos lalu, unit simpanan persekutuan terpaksa menggunakan gas pembenih mata untuk menyuraikan penggunaan haram di Padang Bola Batu 6 dan Masjid Al-Taqwa Batu 6 kerana tidak mendapat permit polis. Berkaitan itu ramai yang dipercayai penyokong PAS bertindak menyerang polis.
Keputusan untuk menutup sebahagian besar daripada sejumlah 2,260 sekolah yang mempunyai kurang daripada 50 murid akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-9 tahun depan. Menurut Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin Hussein, penutupan secara berperingkat itu akan dimulakan sebaik sistem sekolah berpusat diperkenalkan sekaligus menangani pembaziran peruntukan sekolah terbabit. Sekolah-sekolah yang mempunyai 2 orang murid saja dapat kita tutup supaya 2 orang murid itu dapat ditempatkan dalam asrama. Tidak bermakna bahawa mereka tidak berpeluang untuk mendapat pendidikan, tetapi sekurang-kurangnya semua peruntukan yang ada kepada kita yang agak terhad ini boleh ditumpukan kepada sekolah-sekolah asrama penuh harian yang kita nak berpusat, yang kita harap dapat menangani isu sekolah kurang murid. Mengikut perangkaan, sebahagian besar sekolah terbabit terletak di Sarawak, Sabah, Perak, Johor, Pahang, Negeri Sembilan dan Kedah. Satu seminar membabitkan tokoh pendidikan dan parti politik dijadual diadakan di Ibu Negara bagi memperinci soal penutupan sekolah terbabit. Beliau meminta semua pihak memahami tindakan ini dan tidak menjadikan ia isu politik. Beliau turut menolak andaian kerajaan tidak peka terhadap sekolah yang penuh sejarah tersendiri. Sebaliknya, tegas beliau, kualiti pendidikan khususnya sekolah luar bandar tidak boleh diabaikan. Seketika nanti, penantian pesakit jantung berlubang Nur Fatin Muhammad Khairi terjawab. Ini kabar menggembirakan buat pesakit jantung berlubang Nur Fatin Muhammad Khairi. Penantian keluarganya untuk mendapatkan pembiayaan kos pembedahan tertunai apabila tabung TV3 bersamamu bersetuju menampung semua kos terbabit. RM18,000 diperuntukkan mengikut kos pembedahan di Institut Jantung Negara. Sekaligus bermakna Nur Fatin boleh menjalani pembedahan bulan depan. Pelajar tahun 1 Sekolah Kebangsaan Lasal Jinjang Utara ini disahkan menghidap jantung berlubang. Tarikh pembedahannya ditetapkan 5 Oktober ini. Sejak penderitaannya dipaparkan Jumaat lalu, Nur Fatin menerima sumbangan orang ramai berjumlah RM1,000, sedangkan RM18,000 diperlukan untuk pembedahannya. Ibunya Zuraidah Osman begitu terharu ketika dimaklumkan mengenai bantuan tabung TV3 bersamamu menerusi telefon lewat petang tarikh. Tadi saya baru dapat telefon daripada pihak TV3 mengatakan dia akan tanggung kos semualah perbelanjaan anak saya sebanyak RM18,000. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak ke atas penerimaan daripada bersamamu. Anak saya, mungkin saya harap pembedahan ni selamat dan berjayalah semua kan. Bagaimanapun, bagi yang turut ingin membantu boleh disalurkan ke akaun Zuraidah Osman melayan Banking Berhad 112156240531 atau menghubungi Zuraidah di alamat tertera. Dan ini pula isu pembeli rumah yang dipaksa pemaju membeli barangan elektrik yang kami dedahkan Sabtu lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Muda, Dato' Amzah Omar tampil untuk mencari penyelesaian dan beliau mengatur pertemuan antara pembeli dengan syarikat Indah Sendirian Berhad yang akan diadakan esok. Laporan lanjut bersama Puspavati Ramlu. Hampir 40 pembeli Pangsapuri Fasa 1 dan 2 Rimau Indah mengadakan pertemuan dengan Datuk Amzah di pejabatnya di Kota Kemuning. Pelbagai soalan dan masalah diluahkan pembeli dalam pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam itu. Itu masa dia hantar surat bagi kita kan, suruh kita pergi korek kunci kan. Itu title dia tulis penyerahan kunci. Tapi masalah kita pergi sana bukan dapat kunci. Betul. Kesan dia sangat dalam pada yang tak berkemampuan. Kita hidup di rumah untuk hidup aman, tapi bila dah jadi macam ni dengan bank lagi, dengan masalah-masalah lain lagi, huru-hara keadaan hidup kita tu tak terkawal. Ini saya rasa kita ambil daripada sudut kemanusiaan. Penindasan yang berlaku pada kami pembeli amat dahsyat. Kalau dibandingkan dengan pemaju masih mewah lagi. Saya dengarlah dia projek lain. Bolehkah bibi mana-mana parti kerajaannya siapa ke buat keluar di apa projek yang dia tengah buat tu untuk mengaturkan diorang. Kalau tak pressure diorang macam tu, diorang simply tak ada gunanya. Kita buat okey, dia tengah buat projek ni. Bila rakyat lain atau pembeli lain suruh nampak itu, dia suruh takut, tak mau beli sama ini company.
Setelah mendengar luahan itu, Datuk Amza menghubungi pengurus projek Rimau Indah Sindan Berhad bagi mengaturkan pertemuan. Persetujuan dicapai untuk kedua-dua pihak bertemu dan mencari jalan penyelesaian Rabu ini. Pukul 10 pagi Rabu, you bawa you punya manager sekali, projek manager sekali. Saya lah projek manager. Oh, you projek manager. Toke siapa Toke? You punya siapa you punya bos sekali? Saya pasal because I'm calling MBSA as well as Datuk Mokhtar. Sebab ini projek saya handle. You handle? Semua saya handle punya. You Toke. Okey. Saya handle. So, apa masalah? You handle. You kasih putus betul-betul, okey? Apa tu? Toke dengar apa tu? You kasih betul-betul, kasih terang pada besok itu pembeli rumah. Saya kan berapa kali saya terang-terang. Ya, tak mau dengar saja. Okey. Kacau saja, apa boleh sama? Betul tak? Puspawati Ramlu, TV3. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak menyifatkan lawatannya ke China membawa makna besar dalam hubungan kedua negara. Katanya pandangan positif China terhadap Malaysia akan mewujudkan sentimen yang boleh memperluaskan lagi khususnya hubungan perdagangan dua hala. Laporan bersama Azhari Muhyiddin di Shanghai, China. Datuk Seri Muhammad Najib berkata demikian sebelum melepas pulang dari Shanghai petang tadi. Beliau yang mengadakan lawatan rasmi 7 hari ke Beijing dan Shanghai mengulangi pendirian Malaysia bahawa China bukanlah negara yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan serantau. Kata beliau, sebagai sebuah negara yang kompetitif, negara asing perlu menganggap China sebagai peluang untuk menjalinkan hubungan. Perkara pokok yang boleh dijadikan pengajaran ialah sikap fokus China terhadap sesuatu yang hendak dicapai. Justru beliau meminta usahawan tempatan agar memastikan setiap memorandum persefahaman yang dimeterai akan diaplikasikan dalam bentuk perjanjian. Pokok sekali ialah yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran, mempelajari dari segi apa yang telah mereka lakukan ialah sikap mereka yang sangat fokus terhadap matlamat yang mereka nak capai. Mereka telah menetapkan bahawa negara China ingin menjadi satu kuasa ekonomi dunia yang besar, World Economic Superpower, dan apabila mereka telah menentukan matlamat ini, mereka telah memberi tumpuan yang bersungguh-sungguh dan mereka tidak membenarkan apa juga perkara menjadi penghalang ataupun untuk menukar haluan mereka daripada landasan ini. Sementara itu, 3 aspek penting ditonjolkan Datuk Seri Najib mengenai kejayaan lawatannya itu. Selain kejayaan sektor korporat, ia juga menyangkut kesinambungan potensi masa depan kedua-dua negara. 3 aspek berkenaan termasuk dapat mengenali dengan lebih dekat pemimpin China dan bertukar-tukar pendapat. Selain itu, lawatan ke beberapa kawasan industri juga telah menyumbang kepada terjalinnya hubungan dan keyakinan sektor swasta kedua-dua negara. Datuk Seri Muhammad Najib juga mahu transformasi China yang begitu menakjubkan menjadi pengalaman berguna untuk pembangunan Malaysia. Antara tindakan susulan ialah untuk meneruskan lagi hubungan antara kerajaan sesama kerajaan, di mana saya telah umpamanya saya telah membuat undangan kepada Naib Perdana Menteri China Wang Ju untuk membuat lawatan ke Malaysia, dan juga saya berharap pemimpin-pemimpin negara China yang lain dapat melawat negara kita. Kedua, dari segi MOU dalam bidang pertahanan, tentu sekali memerlukan tindakan susulan. Yang ketiga, saya berharap segala MOU yang telah ditandatangani dapat diterjemahkan dalam bentuk perjanjian muktamad, dan apa sahaja yang kita telah lancarkan, saya berharap sektor swasta dapat memainkan peranan. Laporan Azhari Muhyiddin dan jurukamera Zaifuli dari Shanghai, China untuk Buletin Utama TV3.
Kerajaan akan terus menyokong industri besi dan keluli tempatan dengan pelbagai dasar, kaedah dan insentif. Mesej Perdana Menteri itu terkandung dalam ucapannya sempena perasmian Wisma Lion, M Steel Mills 2 and Mega Steel Cold Rolling Mill di Banting. Teks ucapannya dibacakan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Hitoyo. Menurut Datuk Seri Abdullah, separuh pertama tahun ini 19 projek berkaitan industri itu diluluskan dengan modal pelaburan melebihi RM2.3 bilion. 94% daripada pelaburan itu ialah modal domestik dan terbaru kerajaan meluluskan pelaburan baru kumpulan Lion berjumlah RM1 bilion dalam keluhan besi dan kemudahan pembuatan keluli merangkumi kilang besi pengusutan langsung DRI. With its ongoing and planned investment in the steel industry and the nation to be one of the top 10% most efficient and high-quality steel producers in the world, it will certainly elevate the local irons and steel industry and enable Malaysia to be a leading steel player in the near future. Terdahulu dalam mukadimahnya, Menteri Besar Selangor berkata Perdana Menteri tidak dapat hadir ke majlis ini kerana menghadiri mesyuarat penting berkaitan isu kenaikan harga minyak dunia. Esok, Kabinet akan membincangkan langkah yang akan diambil bagi membantu meringankan beban rakyat berkaitan kenaikan harga minyak dalam mesyuarat mingguannya. Over the years, the Lion Group substantial. Laporan Urus Niaga, Malaysia masih lagi mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi 2005-nya pada 5 hingga 6% walaupun harga minyak global semasa tinggi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mustafa Mohamed berkata ekspor negara kian berkembang secara keseluruhannya, keadaan ekonomi baik dan tidak membimbangkan. Harga minyak mentah global mencecah paras tertinggi $70 Amerika setong minggu lepas dan kemudiannya stabil di sekitar $66 setong. Penggunaan satu mata wang seragam tidak wajar bagi rantau Asia menurut penerima anugerah Nobel Dr. Joseph Stiglitz. Katanya Asia belum bersedia melaksanakan rejim satu mata wang kerana polisi keuangan fleksibel perlu diadakan sebelum langkah itu diambil. Europe is finding out how difficult it is to manage a single currency in Europe. The single currency in Europe has been associated, particularly when accompanied by a central bank which focused exclusively on inflation, has led Europe to have several years now of stagnation and lack of growth. Namun, kata beliau, terdapat banyak peluang bagi negara Asia bekerjasama dalam membangunkan mata wang mereka, antaranya Bond Dana Asia. Dr. Stiglitz berkata demikian di Forum Kepimpinan Global di Ibu Negara. Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komuniti merancang untuk mengumpul RM2.2 bilion bagi projek peladangan hutan semula seluas 375,000 hektar mulai tahun 2006. Timbalan Menterinya Datuk Anifah Aman berkata jumlah pembiayaan projek fasa pertama itu akan dikutip menerusi terbitan bond yang dikenali sebagai Green Bonds sebelum akhir tahun ini. Menurut Datuk Anifah, bagi fasa pertama sejumlah RM2.2 bilion diperlukan. Katanya wang itu diharap dapat dikumpul melalui sumber dalaman. Dan oleh kerana kerajaan persekutuan akan menjamin dana ini atau pinjaman ini, maka ada baiknya oleh kerana likuiditi dalam negara kita juga agak baik. Tambah beliau, 11 spesies pokok cepat tumbuh, terutamanya pokok getah, telah pun dikenal pasti untuk projek peladangan hutan semula seluas 375 hektar itu. Sejumlah 5 negeri turut ditetapkan bagi projek berkenaan, iaitu Sabah, Sarawak, Johor, Pahang dan Terengganu. Malaysia bakal menjadi pengeluar utama biodiesel dunia apabila pembinaan kilang pertamanya mula beroperasi dalam tempoh 12 bulan lagi. Kilang bernilai RM40 juta itu hasil kerjasama Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB dan Petronas. Menurut Ketua Pengarah MPOB, Datuk Seri Dr. Yusuf Basirun, Eropah sasaran utama ekspor. Kilang biodiesel itu akan dibina sama ada di Pelabuhan Kelang atau Pasir Gudang dan ia dijangka mampu mengeluarkan 60,000 tan metrik biodiesel setahun. Now, rapeseed is recently $300 more expensive than palm oil. Why? That is because they have jacked up the price of rapeseed because of the entry of their biofuel industry using rapeseed in Europe. Antara negara yang melahirkan minat untuk mengimport biodiesel daripada Malaysia termasuk Eropah, Jepun, Korea, Turki dan Colombia yang merupakan pengguna terbesar teknologi itu.
Proton disaran membentuk pakatan strategik dengan syarikat otomotif antarabangsa jika ia hendak terus kekal dan berdaya saing. Menurut Presiden Persatuan Otomotif Nasional MAA, Datuk Aisyah Ahmad, hanya dengan cara itu Proton mampu mencapai skala ekonomi. It has been noble to pursue independence as a car maker, and to some extent Proton has achieved this. But the reality is that its size is too small. Therefore, it should do what many small companies have done, that is to team up with a larger global player. This is the way the global automotive industry is going. Kegagalan untuk mencapai skala ekonomi menjadikan kos pengeluaran Proton lebih tinggi berbanding pengeluar Jepun dan Korea. Berhubung polisi otomotif nasional yang bakal diumumkan bulan ini, Datuk Aisyah menjangkakan kerajaan akan mengimbangkan senario pembukaan pasaran dengan tanggungjawab untuk melindungi kepentingan pemain industri kenderaan tempatan. Sebuah syarikat hari ini melancarkan produk baru yang memberi banyak manfaat kepada tumbesaran tulang. Enlin Phyto K Regenerative Formula terbaru itu dikatakan boleh membantu mengekalkan kekuatan dan mengembalikan nutrien penting untuk keremajaan tulang. Menurut pakar nutrisi New Zealand Milk Malaysia Senin Berhad, Kupefen, formula terbaru itu mengandungi penggabungan sinergi antara kalsium, vitamin D dan phytylminoquinone. Dengan adanya kesan sinergi yang terbaru ini yang boleh didapati dalam susu Enlin, dia akan membantu mengembalikan nutrien-nutrien yang penting untuk kekuatan tulang supaya kita ada tulang yang kuat dan dapat menikmati satu kehidupan yang berdikari dan melakukan apa jua aktiviti yang kita ingini. Sinergi dihasilkan Enlin Phyto K menerusi 3 tindakan. Pertama, Enlin Phyto K membekalkan nutrien yang diperlukan tulang seperti kalsium dan vitamin D. Ia memastikan penyerapan nutrien yang efektif dengan wujudnya vitamin D dalam susu Enlin. Enlin Phyto K juga berupaya mengekalkan nutrien dalam tulang. Selain mengaktifkan protein agar nutrien dapat dikekalkan atau diikat dengan kuat dalam tulang. Enlin is committed to bring the best consumer research available in the world to consumers, to mass consumers. So our new product is doing that today. Enlin innovated in the Asian market 12 years ago with the first high calcium formulation. Today we are innovating with the first formulation that can integrate all the bone ingredients into one that can synergize the whole bone creation and absorption. Menyusul nanti premis kereta terpakai diletup, polis syaki perbuatan khianat. Laporan luar negara, 32 orang terkorban dalam kebakaran yang berlaku di sebuah teater yang sesak dengan orang ramai di Kahirah, Mesir. Kebakaran dipercayai berpunca akibat lilin yang digunakan dalam pementasan teater itu. Ratusan peminat memenuhi teater menyaksikan pementasan yang dilakukan. Agensi berita MENA melaporkan kebanyakan mangsa terbunuh kerana dipijak. 12 daripada mangsa yang cedera dilaporkan parah dan terpaksa dipindahkan ke Kahirah untuk menerima rawatan lanjut. Menteri Kesihatan Muhammad Awad Taqeddin berkata 16 mangsa yang cedera itu melecur sebanyak 60%. Thailand tidak mahu Suruhanjaya bagi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR campur tangan dalam kes 131 warganya yang memasuki Malaysia baru-baru ini. Timbalan Perdana Menterinya Surakiat Saratithai menegaskan kesemua mereka bukan pelarian. Agensi berita AFP melaporkan atas alasan itu, Bangkok menggesa UNHCR tidak perlu mengambil kes itu. Saratithai yang sedang berkempen untuk jawatan Setiausaha Agong PBB berkata Konsul Thai akan mengadakan pertemuan dengan 131 warga Thai terbabit. Walaupun mendapat bantahan, UNHCR dilaporkan mula menemubual pelarian berkenaan. Malah agensi bagi orang pelarian PBB itu meminta Malaysia supaya tidak menghantar pulang mereka sehingga selesai proses penyiasatan. Kesemua pelarian beragama Islam dan memasuki Malaysia untuk mendapatkan perlindungan selepas bimbang dengan ancaman keselamatan di selatan Thai akibat keganasan yang semakin menjadi-jadi.
Tidak ada tanda-tanda kerajaan Zionis akan menyerahkan kawasan yang didudukinya di tebing barat selain 4 penempatan yang dikosongkan Ogos lalu. Malah ia mahu meluaskan penempatan di Ariel, kawasan penempatan terbesar di tebing barat selepas Tel Aviv meluluskan pembinaan 117 lagi unit rumah. Sementara itu, Hamas menuduh letupan yang membunuh 4 orang di Bandar Gaza semalam angkara rejim Zionis. Jurucakapnya Sami Abu Zuhri mendakwa sebuah roket dilancarkan dari pesawat Israel dan mengenai rumah yang didiami pejuangnya. Presiden Palestin Mahmud Abbas pula berjanji menyiasat punca serangan. 30 orang dilaporkan turut cedera dalam letupan yang disifatkan misteri itu kerana Israel menafikan terbabit. Letupan berlaku beberapa jam selepas pasukan keselamatan Palestin meninjau kawasan penempatan Gaza yang dikosongkan Yahudi. Kawasan berkenaan bakal diserahkan kepada pihak berkuasa Palestin pertengahan bulan ini. Selepas dikecam hebat kerana lembap menangani krisis taufan Katrina, Presiden George W. Bush sekali lagi dikritik kerana enggan menerima bantuan luar. Keengganan itu menurut pemimpin kulit hitam Amerika Syarikat Jesse Jackson menambah lagi masalah yang dihadapi. Lebih 60 negara menawarkan bantuan bagi meringankan beban Amerika Syarikat. Afghanistan, antara negara termiskin di dunia juga, menawarkan bantuan bernilai $100,000 Amerika. Bantuan diserahkan wakilnya Khan Muhammad kepada Duta Amerika Syarikat di Kabul, Ronald Newman. Selain negara-negara rakan dan sekutunya, turut menawarkan bantuan negara seteru Washington, antaranya Cuba. Presiden Fidel Castro mengumumkan akan menghantar lebih 1,000 doktor ke Houston. Pemergian mereka bakal disertai 26 tan ubat-ubatan. Demikian juga dengan Venezuela yang menghadapi hubungan keruh dengan Amerika Syarikat. Presiden Hugo Chavez sedia menghantar 2 unit ambulan, 28 tan air dan 50 tan makanan termasuk 18 generator. Menurut Jackson, bantuan seumpama itu boleh meringankan beban mangsa. And we never accepted those generous offers for support. Ini pula luahan pegawai polis yang menghadapi kesukaran melaksanakan tugas akibat pelbagai kekurangan. We were fighting odds that you couldn't imagine. We had no food, we had no water, we ran out of ammunition, we had no vehicles. We were fighting in waist-deep water that was infected and polluted. I have officers with infections from cuts. Dan ini pula tentang keadaan di tempat pemindahan sementara. Imagine 30,000 people being in a facility for 6 days. Limited food and water, no restaurant facilities. Sementara itu, taufan Nabi yang melanda selatan Jepun menyebabkan banjir dan banjir lumpur melumpuhkan sistem pengangkutan. Taufan Nabi dengan angin berkelajuan 144 km sejam melanda Kyushu petang tadi. Namun beberapa kawasan sudah pun mendapat lebih 1,000 mm hujan sejak Ahad lalu. Walaupun tidak seganas taufan Katrina di Amerika Syarikat, taufan ini dengan angin berkelajuan 90 km sejam dan mencapai jarak 300 km menimbulkan bencana lebih luas. Sementara itu, beratus-ratus penerbangan dibatalkan dan Perdana Menteri Junichiro Koizumi turut membatalkan kempen pilihan raya hujung minggu ini. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield.
Bersama Faizal Ismail untuk laporan sukan. Kurang 24 jam selepas berita gembira kontingen Formula Future mengekalkan kejuaraan di Portugal, malang pula menimpa pasukan muda bola sepak negara. Malaysia dibelasah Thailand 7-0. Apa reaksi FM berhubung bencana ini? Kita dah fed up lah dengan excuse ni semua ni. Semua ni tak betul, semua itu tak betul. Orang ni kata orang ni kata ni, biar kita open up dan tahu apa sebenarnya. Salam sejahtera. Satu lagi cerita pahit bola sepak kebangsaan. Malaysia kalah 7-0 di tangan Thailand pada kejohanan Persekutuan Bola Sepak ASEAN di Bangkok. Meskipun ia bukan pasukan utama, tetapi merekalah anak-anak muda skuad utama akan datang. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM jelas tidak boleh menerima hakikat ini dan FM merancang sesuatu yang drastik menyelamatkan keadaan. Memang bagaikan ada sesuatu yang tidak kena persembahan skuad kebangsaan di Bangkok sehingga menjurus kekalahan teruk kepada Thailand. Apatah lagi Malaysia sebelum itu menampilkan aksi memberangsangkan mengekang Myanmar dalam saingan kumpulan. Ketegasan FM untuk mencari punca persembahan buruk skuad bimbingan Bertalon BHK ini jelas dengan kenyataan Setiausaha Agungnya Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad yang mengunjungi Seri Pentas siang tadi. Kalau dah kalah sampai 7-0, apakah lebih buruk daripada itu? Kan? Takkanlah kalah sampai 10-15 baru kita ambil tindakan. Jadi kalau perlu kita ambil tindakan, kita akan ambil tindakan lah. Selain menanti laporan pengurus pasukan Datuk Anifah Haman dan penasihat pasukan Muhammad Bakar, FM juga akan melantik badan bebas untuk mencari jawapan kekalahan teruk di tangan Thailand. Badan bebas terdiri daripada 3 individu ini akan menyoal kesemua 20 pemain negara. Mereka yang dijangka pulang ke tanah air Khamis ini dan akan terus berada di Wisma FM sehingga keesokan harinya untuk menghadap badan bebas ini. Apa yang pasti nasib BHK yang kontraknya sehingga hujung tahun depan menjadi tanda tanya. Bukan cerita baru, BHK dikatakan kerap menyalahkan pemain jika skuad kebangsaan mengalami kekalahan. Jangan mempertahankan kedudukan kita kan. Kita itu tak betul, ini tak betul, semua tak betul kan. Siapa yang betul? Kita ambil coach ini untuk membetulkan keadaan, bukan mengatakan orang ini tak betul. Malaysia membawa cabaran kesukan C di Manila hujung November ini selaku pemegang pingat gangsa. Jika inilah caranya Malaysia beraksi, sasaran pingat emas yang diletakkan FAM pasti tinggal sasaran. Dan keluhan sama penyokong tempatan pasti terus berkumandang. Inilah bola sepak Malaysia. Dan kepada peminat sukan kapal layar, akhir November depan perlumbaan Piala Monsun yang membabitkan ramai pelayar handalan dunia bakal berlangsung. Untuk perlumbaan sulung itu serta yang pertama di rantau Asia Tenggara ini, Terengganu telah dipilih sebagai tuan rumah. Siang tadi di Ibu Negara berlangsung majlis menandatangani perjanjian penganjuran di antara Swedish Match Tour dan T-Best Event Sendirian Berhad. Swedish Match Tour diwakili pengarahnya Scott McLeod, manakala T-Best Event Sendirian Berhad oleh pengerusinya Wan Hisham Wan Saleh. Majlis disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Hamid Badawi. Perlumbaan Piala Monsun Terengganu merupakan siri peringkat keempat daripada 9 siri jelajah Swedish Match yang menawarkan hadiah keseluruhan $372,000 Amerika. Pertandingan bakal berlangsung pada 29 November hingga 4 Disember. Terengganu dipilih kerana kesesuaian lokasi angin monsun yang bertiup kencang pada setiap hujung tahun. I will give my full backing. The government of Malaysia will give full backing. When we plan something, we would like to see it happen. And when it happen, we want it to be successful. TV3 turut terbabit selaku stesen penyiar rasmi perlumbaan. Baiklah, kita beralih ke perkembangan olahraga seperti juga yang berlaku dalam skuad bola sepak. Rasanya masih banyak lagi yang mesti dilakukan kontingen negara selepas saingan edisi ke-16 olahraga Asia di Korea Selatan baru-baru ini. Yang jelas, prestasi olahraga di Malaysia masih jauh lagi ketinggalan. Tidak banyak yang boleh dibanggakan daripada pencapaian atlet negara di Incheon baru-baru ini. Daripada 11 yang melengkapkan saingan akhir trek dan balapan, hanya 2 menyumbang pingat. Nur Asila Muhammad Khalid pingat perak acara 400 meter berpagar dan gangsa daripada atlet lompat bergalah Roslinda Samsu. Malaysia secara keseluruhannya cuma mampu untuk berada di tangga ke-15. Sebaliknya China seperti dijangka masih kuasa utama. China memperolehi 15 pingat emas, diikuti Jepun dan Qatar 6 pingat emas. Malah dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara, Malaysia masih lagi di belakang Thailand. Sekurang-kurangnya Thailand dapat juga meraih 1 pingat emas menerusi kuartet 4x100 meter wanitanya.
Dalam kesibukan pasukan untuk memastikan tempat pada pusingan akhir bola sepak Piala Dunia 2006 nanti, Bahrain seperti mendapat rahmat baru. FIFA memutuskan perlawanan playoff pertama di mana Bahrain tewas 1-0 kepada Uzbekistan Sabtu lalu batal dan mesti diadakan semula. Alasan FIFA, pengadil telah melakukan satu kesilapan besar. Malang sungguh nasib Toshimitsu Yoshida, pengadil dari Jepun ini. Kesilapan beliau menyebabkan gol tunggal kemenangan Uzbekistan pada perlawanan playoff pertama dengan Bahrain ini tidak lagi mempunyai sebarang nilai. Malah Uzbekistan sendiri dalam reaksi mereka terhadap keputusan FIFA itu beranggapan kemenangan mereka telah dirompak. Sekalipun Uzbekistan sepatutnya diberikan semula peluang melakukan sepakan penalti, bantahan daripada pemain menyebabkan Yoshida menukar keputusannya. Secara tiba-tiba Bahrain pula yang dianugerahkan sepakan percuma. Sudahlah kecewa apabila kemenangan mereka dibatalkan, Uzbekistan kini terpaksa bermula dari asal. Perlawanan pusingan kedua yang dijadualkan esok telah ditangguhkan. Sebaliknya, Uzbekistan dan Bahrain kini mesti berdepan semula pada 8 dan 12 Oktober depan. Terus mengisi paparan sukan luar negara malam ini, aksi rally Asia Barat dan tenis terbuka Amerika Syarikat. Kejuaraan Rally FIA Asia Barat Rally Syria di Damsyik. Siri ke-6 kejuaraan pelumba Qatar, Nasir Saleh Al-Attiyah melengkapkan gelaran juara keseluruhan buat kali ketiga. Berbaki satu pusingan, pemandu Subaru ini berkelebihan 22 mata meninggalkan pelumba Emiria Arab Bersatu UAE, Khalid Al-Qasimi di tempat kedua dengan 38 mata. Dan ini pula aksi siri Le Mans Endurance di Nürburgring, Jerman. Percaturan strategi berhasil buat gandingan siri bintang touring Britain, Tom Shilton dan Hayanari Shimoda. Bermula dengan masalah teknikal, pemandu Zytec ini akhirnya muncul juara. Melengkapkan 193 pusingan, Shilton dan Shimoda memintas pemandu Audi, Alan McNish dan Ortelli hanya dengan kelebihan 10.7 saat. Tenis terbuka Amerika Syarikat, bintang veteran tuan rumah Andre Agassi melangkah ke suku akhir apabila menumpaskan pemain Belgium Xavier Malisse. Bagaimanapun Agassi, 35 tahun, terpaksa bekerja keras selepas bertarung 5 set, 6-3, 6-4, 6-7, 4-6, 6-2. Menanti Agassi pada saingan suku akhir seorang lagi pemain Amerika Syarikat, James Blake. Aksi wanita pilihan kedua, Lindsay Davenport, turut melangkah ke suku akhir. Davenport mudah mengatasi lawan dari Perancis, Nathalie Deschy, 6-0, 6-3 dalam tempoh 57 minit. Itu sahaja sukan untuk malam ini. Sebentar nanti Yasir dan Oliza akan kembali semula menyambung berita. Salam hormat dan selamat malam. Bertemu kembali. Ke arah mengatasi lambakan ubat-ubatan tiruan dalam pasaran, kerajaan percaya pelaksanaan pelekat keselamatan hologram Meditech boleh mengatasi masalah ini. Pelaksanaannya sejak Mei lalu akan terus dipantau setiap 6 bulan hingga setahun untuk meningkatkan keberkesanannya. Pelaksanaan sistem itu sebelum ini tertangguh beberapa kali. Ekoran bantahan pengedar dan pengimport yang terpaksa menanggung kos tambahan 5.6 sen bagi setiap pelekat. Menurut Menteri Kesihatan, sambutannya kini berbeza apabila lebih 300 farmaceutical dan sektor industri berkenaan mula melaksanakannya. Pada tahun yang lepas, kita perhatikan nilai rampasan sudah meningkat 27 million. Berbanding dengan tahun 2003, around 6.5 million. So, tahun ini mungkin saya belum dapat maklumat lah. Should be lesser with the hologram. Beliau ditemui selepas merasmikan Seminar Kebangsaan Peraturan dan Kawalan Anjuran Bahagian Farmaceutical Kementeriannya di Subang Jaya. Persepsi terhadap songket yang dianggap terlalu elit dan hanya sesuai untuk kegunaan diraja sahaja harus diperbetulkan. Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim berkata, usaha merakyatkan songket akan diperluas bagi memastikan seni warisan agung itu kekal dalam budaya seharian orang Melayu. Memartabat, membudaya dan mengkomersikan songket. Itu hala tuju yang digaris Datuk Seri Rais untuk fabrik tenunan warisan Melayu ini. Ke arah itu, beliau mahu songket melalui evolusi fashion agar sesuai dipakai dalam apa jua keadaan. Sekiranya songket hendak dipopularkan sebagai pakaian rakyat, ia mesti ditanggalkan dari belenggu sosial yang saya sebutkan tadi. Bermakna, ia boleh dipakai sewaktu kita mengadakan apa saja keramaian atau bentuk jadual sosial
dalam kehidupan kita. Datuk Seri Rais sebelum itu merasmikan simposium antarabangsa 2 hari mengenai songket Melayu anjuran Kementerian beliau, TV3 dan Kraftangan Malaysia. And this shows that there is life for songket, not beyond our international shores. And we're not going to stop. Hopefully, this year we wanted to do a fashion show in Paris. Because of the Teneri's condition, I think we decided not to, because it would be nice if we do the fashion, we participate in the fashion week in Paris, Milan and New York with her presence. Yeah? So we'll save it for next year, insyaAllah. Dalam perkara itu, kebanyakan peserta simposium juga bersetuju mahu songket dikomersilkan tanpa melenyapkan nilai-nilai eksklusif fabrik tradisi itu. Jadi kita kena terima ini, yang songket ialah satu barang yang up market, harganya mahal. Jadi kita nak cuba suruh semua orang pakai, ya. Itu kita kena fikirkan satu cara membuat songket yang lain lah. Tak bolehlah songket dan tenun dengan tangan. Itu mungkin untuk yang songket yang ditenun dengan mesin boleh. Maybe that sort of openness to new ideas and new materials might be the way to go for a modern songket. So people are not only wearing the designs. Gara-gara persaingan dalam perniagaan, sebuah kedai menjual kereta terpakai diletupkan pagi tadi. 5 kereta musnah akibat letupan bom buatan sendiri yang berlaku di Jalan Ipoh Lumut dekat Setiawan. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Azir Noh berkata kejadian berlaku kira-kira jam 3.50 pagi di Manlong Automobil Sdn Bhd. Pemiliknya menjalankan perniagaan itu selama 10 tahun dan baru 3 bulan menjadi wakil kereta Walt. Tidak mangsa cedera dalam kejadian ini. Sebuah rumah kedai berhampiran kedai kereta terbabit turut rosak. Lebih kurang jam 4 pagi, pihak polis telah sampai di tempat kejadian untuk menyiasat. Unit pengesahan bom dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak dan ahli kimia dari Jabatan Kimia Ipoh turut datang membantu dalam siasatan di tempat kejadian. Hasil siasatan awal didapati letupan disebabkan bom buatan sendiri. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 436 Kanun Kesusiaan, iaitu khianat mengkhianati menggunakan bahan letupan dengan tujuan membinasakan harta benda. Sebagai kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun. Gara-gara mencuri wang RM1, seorang penganggur dihukum penjara 5 bulan oleh Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Tertuduh Marjim Mat Sain, 19 tahun sebelum itu, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan. Marjim didakwa melakukan kesalahan itu kira-kira jam 5 pagi, 9 April lalu. Dia didakwa mencuri wang RM1 dengan memecah masuk sebuah kereta Pro 2 kancil milik Roswani Cik Taib di Jalan SS 9, Palang 18, Sungai Weh. Tuduhan dibuat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesiksaan. Tertuduh ditahan beberapa ahli persatuan penduduk kawasan berkenaan sebaik menerima aduan pemilik kereta. Magistrate Kainul Aliza Ismail memerintahkan hukuman dijatuhkan dari tarikh tertuduh ditangkap. Mahkamah sama turut mendengar perbicaraan kes dadah membebitkan teman lelaki penyanyi Nur Shirin Muhammad Hazim. Magistrate Kainul Aliza pun dimaklumkan pegawai pendakwa jumlah berat bersih dadah berkenaan belum diketahui. Magistrate menetapkan 10 Oktober depan untuk sebutan semula kes terhadap Ku Faizal, Ku Baharom. Nur Shirin turut menghadapi tuduhan sama. Ku Faizal didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Berita utama malam ini kami akhiri dengan visual tragedi nahas pesawat 737-200 Mandala Airlines di Medan. Mayat mangsa yang tidak dapat dikenali dikebumikan dalam satu liang. Ucapan takziah dari kami kepada kaum keluarga mangsa tragedi ini. Begitu, salam hormat. Selamat malam.